Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirul Faiz bin Rosli, bernombor matrik 285596 dan ahli kumpulan saya akan menceritakan tentang business plan perniagaan kami iaitu Cookies Time yang menjadikan produk Cho Cookies sebagai produk jualan dalam subjek BPME 1013 iaitu Introduction to Entrepreneurship. Cookies Time telah dimulakan pada November 2022 oleh 10 orang rakan kongsi yang terdiri daripada pelajar-pelajar subjek Introduction to Entrepreneurship kumpulan P. Syarikat kami iaitu Cookies Time menawarkan produk berasaskan biskut yang diberi nama Cho Cookies dan telah menawarkan dua jenis sos pececah iaitu sos coklat dan sos coklat putih. Jualan produk kami telah dijalankan secara bersemuka dan secara atas talian bagi memastikan kami dapat melakukan jualan yang tinggi. Keuntungan perniagaan kami juga akan dibahagikan sama rata dengan kesemua rakan kongsi bagi memastikan keadilan dalam kalangan rakan kongsi. Assalamualaikum dan selamat pagi doktor dan rakan-rakan yang lain. Seterusnya adalah 2.0 mengenai perniagaan. 2.1 Pengenalan perniagaan. Syarikat kami diberi nama Cookies Time. Syarikat Cookies Time menghasilkan biskut buatan sendiri atau lebih dikenali sebagai homemade yang rangup dan lezat. Biskut berperisa coklat menjadi pilihan syarikat kami kerana mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Ramai pelanggan yang menggemari perasa coklat. Biskut ini sangat sesuai jika dibuat sebagai makanan ringan untuk minum petang dan dicelup sebagai dalam susu segar. Kami menjamin bahawa ahli keluarga pelanggan akan menyukai dan berpuas hati. Seterusnya ialah 2.2 produk. Bagi menjaga kualiti biskut yang dihasilkan, syarikat kami menggunakan bahan yang bermutu tinggi seperti mentega, badam, susu dan coklat yang diimport khas dari luar negara. Selain itu, penghasilan produk yang berasaskan sumber bahan mentah seperti tepung, coklat gelap, mentega premium dan semua bahan yang digunakan adalah halal dan sah dari segi agama. Untuk memastikan perniagaan ini kekal di pasaran, produknya mestilah berkualiti dan cara menarik perhatian sejumlah besar pelanggan melalui pembungkusan yang mengekalkan keseluruhan produk dan juga reka bentuk pembungkusan yang sangat menarik dan unik. Biskut ini juga dihasilkan menggunakan resepi yang tersendiri yang mendatangkan rasa kelainan daripada biskut yang dijual di pasaran luar. Syarikat juga menghasilkan biskut bersama sos coklat putih dan sos coklat hitam. Pelanggan bebas untuk memilih sama ada ingin sos coklat putih ataupun sos coklat hitam. Sos yang dihasilkan adalah dengan coklat yang premium dan mendatangkan rasa enak dan lezat. Kemudian ialah 2.3 status semasa. Untuk status semasa, rakan kongsi kami telah bersetuju untuk menjual biskut Choco Cookies iaitu biskut homemade yang berperisa coklat yang datang bersama sos coklat putih dan sos coklat hitam. Melalui pelbagai strategi pemasaran, untuk meningkatkan produk jualan, kami menggunakan beberapa aplikasi iaitu Instagram, Facebook dan juga laman web. Kami memilih untuk memasarkan biskut ini kepada pelanggan, terutamanya pelajar Universiti Utara Malaysia. Seterusnya lagi ialah sumber perbelanjaan. Semua ahli bersetuju untuk berkongsi modal iaitu sebanyak RM31 seorang. Hal ini menghasilkan modal sebanyak RM310. Kami menggunakan modal yang ada untuk melaksanakan perniagaan iaitu menghasilkan promosi dan sebagainya. Bagi menjayakan perniagaan ini, kami telah melakukan beberapa perancangan pemasaran. Antaranya adalah pemilihan sasaran pemasaran. Kami memberi maklumat yang lengkap bagi memahami permintaan masyarakat khususnya kepada pelajar universiti dan orang awam. Memandangkan pelajar universiti kebanyakan terdiri daripada remaja yang mahir dalam masak makanan, oleh itu kami merasakan Cookies Time adalah pilihan terbaik untuk pelajar memenuhi keinginan mereka semasa melakukan tugasan ataupun semasa waktu lapang. Selain itu, perancangan pemasaran juga terdiri daripada sasaran pemasaran dan trend.
kami memberi fokus utama sasaran pemasaran kepada pelajar Universiti Utara Malaysia. Oleh kerana kami melakukan pemasaran secara terbuka kepada pelajar UUM, maka para pelajar universiti merupakan tumpuan utama jualan produk kami. Tambahan pula, produk makanan manisan yang ditawarkan oleh syarikat kami agak terkenal dalam kalangan remaja dan para pelajar universiti dengan harga mampu milik iaitu serendah RM10. Bukan itu sahaja, kami juga memberi fokus utama kepada pelanggan dalam talian. Syarikat kami juga menyediakan kaedah pendekatan terhadap para pelanggan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp sebagai platform jualan kami. Hal ini membolehkan para pelanggan kami untuk membeli produk-produk yang ditawarkan tanpa perlu berjumpa dengan kami secara langsung. Untuk pengedaran barang jualan kepada pelanggan dalam talian, syarikat kami juga menyediakan perkhidmatan COD, Cash on Delivery dan perkhidmatan pos. Seterusnya dari segi persaingan. Persaingan dalam pemasaran merujuk kepada perjuangan antara firma dalam menyediakan produk dan perkhidmatan yang sama dengan tujuan meningkatkan hasil, keuntungan dan bahagian pasaran. Terdapat dua persaingan dalam pemasaran, iaitu persaingan langsung dan persaingan tidak langsung. Persaingan langsung ialah persaingan yang terdiri daripada vendor yang menjual barangan yang sama kepada khayalat yang sama dan bersaing untuk pasaran berpotensi yang sama. Manakala persaingan tidak langsung merupakan persaingan antara vendor yang menyediakan item atau perkhidmatan yang tidak semestinya sama tetapi memenuhi keperluan pelanggan yang sama. Terdapat beberapa persaingan yang telah kami perhatikan semasa menjalankan perniagaan kami, misalnya dari segi penawaran produk yang sama, sasaran khayalat yang sama dan memenuhi permintaan pelanggan yang sama. Antara syarikat pesaing kami secara keseluruhannya adalah terdiri daripada syarikat Mamasab Cookies, Sokotak, Melo Crunch, Local Munchies, Famous Amos dan syarikat Apollo. Seterusnya, strategi produk. Terdapat dua strategi produk yang kami lakukan, iaitu dari segi pembungkusan dan kualiti perkhidmatan. Dari segi pembungkusan, strategi produk kami adalah untuk menyediakan cookies yang berkualiti premium dengan harga yang berpatutan. Oleh itu, kami mempersembahkan produk kami dengan bungkusan yang baik dan menarik dan juga selamat untuk mengekalkan rasa rangup dan sedia untuk dimakan, terutamanya untuk pelanggan dalam talian yang memerlukan penghantaran secara push atau COD. Yang kedua, kualiti perkhidmatan. Pelanggan akan membeli produk bukan sahaja berdasarkan harga dan kualiti produk, tetapi juga pada kualiti perkhidmatan yang akan mempengaruhi pilihan pengguna untuk membeli produk kami. Oleh itu, untuk perkhidmatan penghantaran, kami menggunakan perkhidmatan COD di mana wang tunai hanya boleh diterima selepas penghantaran dipenuhi. Melalui cara ini, kami dapat memastikan tahap kepuasan dan kepercayaan pelanggan kami supaya barang dapat diterima dengan baik. Seterusnya, strategi harga. Strategi penetapan harga ialah kaedah dan metod yang digunakan oleh sebuah organisasi menentukan harga barangan dan perkhidmatan mereka. Cookies Time yang dijual adalah cookies buatan sendiri dan kami mendapatkan bekalan daripada aplikasi Shopee. Oleh itu, harga yang kami tawarkan adalah harga yang telah dipersetujui dan kami membeli dengan harga pukal. Harga yang kami tawarkan menjadi berpatutan dan murah untuk cookies yang berkualiti premium. Harga kami dikira berdasarkan kos bahan mentah, kos langsung dan kos tidak langsung, yuran penghantaran dan komisen untuk setiap ahli. Secara rasmi, harga yang kami tawarkan kepada pengguna adalah RM10 dengan penghantaran percuma. Harga ini membuat pelanggan berasa berminat untuk membeli produk kami. Dan yang terakhir adalah sebarang maklumat berkaitan perancangan pasaran. Pelbagai kaedah dan strategi digunakan untuk memastikan sesuatu perniagaan berjalan dengan lancar. Keputusan strategi pemasaran mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelbagai pandangan orang ramai berkenaan dengan produk yang dipasarkan. Oleh itu, pengurus pemasaran memainkan peranan yang penting dan bertanggungjawab dalam proses perancangan perniagaan untuk mempromosikan produk syarikat agar memenuhi matlamat syarikat. Perancangan pemasaran melibatkan penyediaan awal belanjawan dan strategi untuk menjalankan operasi serta fungsi pemasaran untuk mencapai objektif pemasaran syarikat. Hai, nama saya Nuruzwan bin Misman dengan nombor metrik 288051. Sekarang kita akan beralih ke slide seterusnya iaitu 4.0, pengurusan dan pelan organisasi. Seperti yang kita semua tahu, setiap syarikat yang beroperasi pasti mempunyai carta
maupun pelan organisasi syarikat yang menunjukkan orang-orang yang berjabatan penting bagi setiap jabatan. Syarikat kami iaitu Cookies Time terdiri daripada 4 jabatan utama iaitu Jabatan Perancangan dan Strategik, Jabatan Perekonomian dan Kewangan, Jabatan Pemasaran dan juga Jabatan Operasi. Setiap jabatan ini mempunyai seorang pengurus yang bertanggungjawab untuk setiap aktiviti dan sebarang perkara yang berlaku dalam setiap jabatan masing-masing. Setiap jabatan juga mempunyai seorang penolong pengurus yang bertujuan untuk melancarkan lagi operasi bagi setiap jabatan. Jabatan Perancangan dan Strategik bertanggungjawab sepenuhnya untuk merancang perjalanan syarikat, sama ada dalam masa pendek maupun dalam jangka masa yang panjang. Jabatan Perekonomian dan Kewangan juga menggalas tanggungjawab untuk mengawal setiap aliran keluar dan masuk duit syarikat dan setiap aktiviti penggunaan wang yang harus direkodkan dengan terperinci dan tepat untuk mengelakkan syarikat daripada menanggung sebarang kerugian. Selain daripada itu, Jabatan Pemasaran bertanggungjawab untuk membuat strategi pemasaran tidak kira online maupun offline untuk menggerakkan aktiviti syarikat menjadi keuntungan. Seterusnya ialah Jabatan Operasi. Jabatan ini bertanggungjawab untuk mengawal segala operasi syarikat agar semuanya dalam keadaan terkawal, termasuk keluar dan masuk inventory syarikat. Kesalahan dalam membuat ramalan boleh menyebabkan syarikat mengalami kerugian. Syarikat kami juga dikawal selia dengan rapi dan juga terperinci oleh seorang CEO dan juga pengarah urusan. Sekian sahaja slide saya. Saya akan memberi pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Salahuddin bin Mak Ayub dengan nombor matriks 285354. Ini menerangkan tentang 5.0 iaitu plan operasi bagi kumpulan kami. Bagi 5.1, kuantiti dan kos untuk setiap produk kami telah menempa sebanyak RM50 cok cookies yang berharga RM6 sepaket dan jumlah bagi keseluruhan adalah sebanyak RM300. Kami juga turut membeli pack biskut yang berharga 10 sen sebanyak 50 label. Bagi pembelanjaan bulanan, pembelanjaan pos adalah sebanyak RM5, komisen untuk setiap seorang adalah sebanyak RM3.90 dan pembelanjaan lain iaitu melibatkan internet adalah sebanyak RM10 dan apa-apa yang melibatkan kecemasan adalah sebanyak RM20. Jumlah pembelanjaan bulanan adalah sebanyak RM230 keseluruhannya. Seterusnya, bagi 5.2 iaitu carta ahli operasi. Pertama, semua ahli kumpulan perlu membayar modal sebanyak RM31 setiap seorang kepada ketua kumpulan terlebih dahulu. Beralih ke aliran seterusnya, modal berbayar akan diproses kepada pengasas cok cookies melalui aplikasi Shopee. Kemudian, stok akan dihantar dan diuruskan oleh ahli kumpulan kami. Untuk mula menjangkau khalayak sasaran, produk akan dipromosikan melalui platform seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Kami juga akan turut mengumpul tempahan daripada pelanggan beralih kepada bahagian terakhir iaitu selepas pembayaran, kumpulan kami akan meneruskan pemprosesan pos dan akhirnya pelanggan akan dapat menikmati produk yang disediakan. Akhir sekali, bagi 5.3 iaitu perundingan, kami melakukan perundingan dalam perniagaan cok cookies ini menggunakan aplikasi WhatsApp. Kami berunding dengan setiap ahli kumpulan iaitu semasa mesyuarat kami akan berbincang tentang cara meningkatkan jualan, cara menjual barangan dan cara kami boleh membantu antara satu sama lain iaitu bagi meningkatkan margin kami. Kami juga akan menggunakan aplikasi Google untuk membincangkan jualan yang akan kami laksanakan pada jualan di pasaran, terutamanya dalam kalangan pelajar universiti. Dengan berbincang dengan cara ini, kita dapat mengelakkan salah faham yang mungkin timbul akibat daripada pemikiran dan perbincangan masing-masing. Nama saya Nur Syafiqah Wahidah binti Aziza Aswariza. Saya akan membentangkan mengenai pelan keuangan. Okey, objektif pelan keuangan ialah untuk memastikan semua ahli kongsi dalam syarikat Cookies Time menyumbangkan modal yang sama rata untuk memulakan perniagaan dan membeli stok. Seterusnya, untuk memantau dan menyemak jualan yang hendak dicapai dan belanja yang terlibat dalam perniagaan. Bagi penyata aliran tunai untuk 2 bulan yang berakhir pada 15 Disember 2022,
baki awal tunai untuk bulan November ialah kosong kerana kami baru memulakan perniagaan. Aliran masuk tunai itu modal dan jualan sebanyak RM530, manakala baki awal tunai pada bulan Disember ialah RM490 dan aliran masuk tunai ialah RM770. Jumlah aliran keluar iaitu perbelanjaan yang dibuat oleh syarikat kami ialah sebanyak RM40 pada bulan November dan manakala sebanyak RM35 pada bulan Disember. Itu menyebabkan baki akhir tunai pada bulan November ialah RM490 iaitu bersamaan dengan baki awal bulan Disember, dan baki akhir bulan Disember ialah RM735. Saya Nia, anak perempuan Pisit, nombor matrik ialah 286673, akan membentangkan penyata pendapatan komprehensif untuk 2 bulan berakhir pada 15 Disember 2022 bagi Cookies Time Enterprise. Pada bulan November terdapat jualan sebanyak RM220 dan ditolak dengan kos barang yang dijual iaitu RM132, akan mendapat untung sebanyak RM88. Hasilnya, komisen sebanyak RM132 dan untung kasar sebanyak RM220. Jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM40, iaitu mempunyai kos untuk label biskut sebanyak RM5, perbelanjaan pos RM5, belanja utility RM10 dan belanja kecemasan sebanyak RM20. Oleh itu, keuntungan bersih bagi bulan November adalah sebanyak RM180. Untuk bulan Disember pula, terdapat jualan sebanyak RM280 dan ditolak dengan kos barang yang dijual iaitu RM112, di mana mendapat untung sebanyak RM168. Hasilnya, komisen sebanyak RM132 dan untung kasar sebanyak RM300. Jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM55 iaitu mempunyai kos untuk perbelanjaan pos sebanyak RM5, belanja utility RM10 dan belanja kecemasan sebanyak RM40. Keuntungan bersih bagi bulan November adalah sebanyak RM245. Oleh itu, jumlah keuntungan bersih untuk 2 bulan adalah sebanyak RM425. Seterusnya adalah penyata kewangan untuk 2 bulan berakhir pada 15 Disember 2022 bagi Cookies Time Enterprise. Pada bulan November, Cookies Time Enterprise mempunyai jumlah aset sebanyak RM490. Selain itu, jumlah equity dan liability sebanyak RM490 iaitu merangkumi modal sebanyak RM310 dan keuntungan terkumpul sebanyak RM180. Pada bulan Disember pula, Cookies Time Enterprise memperolehi jumlah aset sebanyak RM735. Seterusnya, jumlah equity dan liability sebanyak RM735 yang merangkumi modal sebanyak RM310 dan keuntungan terkumpul sebanyak RM425. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Business Model Canvas. Terdapat 9 kandungan di dalam Business Model Canvas, iaitu yang pertama ialah Key Partners. Syarikat kami mempunyai 2 Key Partners. Yang pertama ialah Nur Rizati 90 sebagai pembekal biskut kepada syarikat kami, dan yang kedua ialah rakan kongsi yang bekerjasama mengatur strategi perniagaan. Kandungan yang kedua di dalam Business Model Canvas iaitu Key Activities. Syarikat kami menjalankan 2 aktiviti utama, iaitu yang pertama ialah mempromosi jualan biskut kepada pelanggan, terutamanya pelajar, dan aktiviti yang kedua adalah membungkus dan menghantar produk kepada pelanggan. Kandungan yang ketiga di dalam Business Model Canvas ialah Key Resource. Terdapat 2 juga sumber di dalam syarikat kami, iaitu yang pertama ialah modal yang disumbangkan oleh rakan kongsi, iaitu dalam bentuk keuangan, dan sumber yang kedua adalah rakan kongsi di dalam syarikat yang merupakan sumber manusia bagi memastikan syarikat berjalan dengan lancar. Kandungan yang keempat di dalam Business Model Canvas syarikat kami ialah Value Proposition. Value yang pertama bagi produk kami ialah
dapat membekalkan makanan ringan kepada pelanggan dengan harga yang berpatutan. Yang kedua adalah pelanggan dapat menikmati makanan ini pada waktu lapang kerana ianya mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Yang ketiga adalah produk ini dapat diambil sebagai sarapan kerana ianya mengenyangkan. Yang keempat ialah produk kami juga merupakan produk yang tidak mudah rosak, dan yang terakhir adalah cara penyimpanan bagi produk kami juga adalah sangat mudah. Kandungan yang kelima di dalam business model Canvas syarikat kami ialah customer relationship. Kami mempunyai 3 customer relationship, iaitu yang pertama adalah layanan mesra yang disediakan kepada pelanggan. Layanan mesra ini diberi melalui media sosial. Dan yang kedua ialah syarikat kami menyediakan perkhidmatan penghantaran, iaitu COD, kepada pelanggan yang berdekatan. Dan yang ketiga ialah syarikat kami turut menyediakan khidmat penghantaran sekiranya pelanggan tersebut berada jauh daripada lokasi kami. Channel bagi syarikat kami ialah yang pertama iaitu social media. Syarikat kami mempunyai Instagram dan Facebook bagi memudahkan pelanggan untuk mengakses lebih lanjut mengenai produk kami. Selain itu, hebahan dari individu ke individu yang lain juga turut merupakan salah satu channel untuk produk kami berkembang. Selain itu, pelanggan juga dapat mengakses laman web syarikat kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami, iaitu Cookies Time. Instagram bagi produk kami ialah cookies_time dan Facebook pula ialah Cookies Time. Jadi, pelanggan dapat mengakses social media kami dan juga laman web syarikat kami untuk mengetahui pelbagai info mengenai produk kami. Customer segment bagi syarikat kami ialah yang pertama iaitu pelanggan yang mencari makanan ringan dengan harga yang berpatutan, dan yang kedua ialah pelanggan yang inginkan makanan ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Yang keempat ialah pelanggan khususnya pelajar yang ingin makanan yang mengenyangkan. Dan yang terakhir adalah perniagaan kami menyasarkan jualan kepada golongan muda, terutamanya pelajar di seluruh dunia. Hal ini kerana produk kami merupakan produk yang sesuai untuk para pelajar. Kos struktur bagi perniagaan kami ialah yang pertama iaitu kos utama ialah kos membeli biskut. Yang kedua adalah kos untuk membeli label jenama untuk produk perniagaan kami. Dan yang terakhir adalah kos untuk penghantaran biskut kepada pelanggan. Item yang terakhir di dalam business model Canvas syarikat kami ialah revenue stream. Jadi, hasil bagi syarikat kami ialah jualan produk iaitu cookies, memandangkan syarikat kami adalah syarikat yang menyediakan cookies kepada para pelanggan. Shop Cookies adalah makanan ringan atau manisan yang dikeluarkan oleh syarikat kami. Hasil jualan setakat ini telah mencetuskan sambutan yang sangat hangat daripada pihak pelanggan. Untuk meningkatkan hasil jualan produk kami telah menyediakan perkhidmatan pembelian secara atas talian seperti Facebook dan Instagram. Kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama syarikat kami. Sekian, terima kasih.